Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah kita sudah pun melepasi 1 bulan puasa dan kita mengharap semua berjaya. Persoalannya sekarang kita nak discuss pada malam ini sedikit topik yang bernama 7 benda yang melingkupkan kita punya 1 bulan puasa sampai 30 hari itu. Nombor 1 ialah, dengar, pelingkup pertama ialah tidak lain tidak bukan ialah makan yang berlebihan. Saya ulang, perkataannya ialah berlebihan. Saya tak kata tak boleh makan, bahkan haram kalau besok tak makan. Jadi persoalannya pagi-pagi besok selalunya kita makan dulu kan, baru kita pergi sembahyang raya kan, betul tak? Besok kalau kat rumah pun kita makan dulu. Soalannya boleh tak kalau makan kat rumah lagilah tak payah makan banyak-banyak kan. Satu. Nombor 2 ialah apa jenis makanan. Okey, itu yang menjadi mustahaknya. So boleh tak sebab you dah biasa ikut saya punya sahur dengan buah-buahan. Tapi sebelum tu you tulis dulu masih ada buah tak? Okey. Saya tak kata tak boleh makan ketupat. Saya pun akan makan ketupat sebab kalau rumah dah siapkan ataupun orang rumah dah siapkan semua-semua tu, takkanlah nak sombong tak mau makan rendang, tak mau makan kalau ada lontong ke apa kan, silakan. Jadi kita ni manusia biasa, tidak sunyi daripada ada nafsu nak makan balik kan, benda-benda yang kita dah setahun sekali. Takkanlah kita tak boleh sombong sangatlah kita tak mau mengikut budaya orang Melayu, terutama sekali di Malaysia. Kita makan ya. Cuma saya nasihatkan nombor 1, jangan makan berlebihan. Itu saja nombor 1. Okey, pagi-pagi lagi. Lepas pada tu saya nak ingatkan diri kita supaya bila sebulan you dah ada tabiat yang macam sekarang ni, yang kita dah, body kita dah adapt, dah melazimkan diri, masuk minggu ketiga dia dah stable, betul-betul stable. Minggu keempat dia dah cantik, badan kita rasa sihat je, walaupun kita puasa dah 4 minggu tak rasa lemah, betul tak? Tapi besok bila kita pecahkan balik dia punya tabiat kita yang dah sebulan ni, sebab tu saya kata kena hati-hati, jangan sampai dia terkejut. Apa yang terkejut sebab dia dah tak makan pagi, tak makan tengah hari lebih kurang 30 hari kan. Sekali besok pagi-pagi lagi daripada buah ia kurang sebab stok dah habis ataupun nampak tak syok lah kan, member sebelah semua tak makan buah, kita nak makan buah, mengada pula kan. So ramai orang akan terus dia lipat dia punya ketupat lah dengan rendang semua kan, betul. Jadi boleh tak, mau tak mau, kalau orang dah kenal you, adik-beradik you sendiri kat rumah sendiri, dia tahu you makan buah, makan juga buah dahulu dengan air. Lepas tu cuba pergi sembahyang dulu. Kalau nak ambil ketupat sikit, no problem. Takat seketul ketupat, potong 4, lepas tu makan dengan you punya rendang, silakan. Lepas tu basuh elok-elok mulut semua, dah kumur semua tu, pergi sembahyang semua, ambil sembahyang semua tu, elok-elok. Okey, selesai. Satu daripadanya ialah saya tak nak you makan terlalu berlebihan, ialah takut nanti senak perut. Sebab perut pagi-pagi dah lama tak makan ketupat, dah lama tak makan lontong semua pagi-pagi. So hati-hati kan, kalau senak perut nanti dah tak boleh sembahyang pula. Satu. So yang saya maksudkan 7 tu yang menjadi pelingkup, nombor 1 ialah disebabkan kita lupa diri besok. Itu bahayanya. Nombor 2 ialah dari segi berapa kali kita makan. Okey, so berarti saya tak mau you bilang berapa kalori makan semua tu, tak usah. Besok hari cheat day, you tak usah nak bilang berapa kalori, tak usah nak kira you makan daging ke, you makan telur ke, you makan apa pun. Sebab apa? Kalau saya cakap macam tu nanti you tak nak kawan dengan I lagi dah. Tahu tak? Dan saya sendiri pun tak boleh tipu sebab saya pun makan daging besok. Jadi kalau nasi sekali tu masih okey. Nasi apa tu pula? Kalau nasi minyak, no problem. Jaga baik-baik kalau nasi putih. Yang bahayanya nasi yang putih yang tak disejukkan dahulu. Kalau dibuat nasi lemak ke besok, nasi minyak ke, nasi ayam ke, no problem. Sebab minyak bila dimasukkan, dimasak sekali dengan nasi tu jadi orang panggil insulin ataupun sugar, dia panggil insulin resistant. Okay, alright. Glucose resistant lah kan. Okay. Baik, yang penting ialah saya nak bagi tahu ialah berapa kali pula. So boleh tak sekarang ni kita makan paling banyak kali pun bulan-bulan puasa 3 kali lah, betul tak? Buka puasa more sikit, kalau you makan pun setengah orang tak bagus, lepas tu sahur. So paling maksimum 3 kali kalau biasa-biasa sekarang. Itu pun 2 yang besar kalau you jenis yang makan sahur dengan dinner yang besar. Tapi kalau you ikut style saya, sahur dah lah sikit, more kadang-kadang
ambil cocoa drink aja ataupun ambil sedikit kuih je untuk inilah orang kata lepaskan nafsu geram nak makan tu. Tetapi masa raya besok, kalau tak salah saya 3 kali sebelum lunch, 3 kali sampai dinner, campur dinner lagi, mulalah yang ni yang menyebabkan dalam masa 1-2 hari saja dia menjadi pelingkup kepada kita 1 bulan punya masalah. Faham tak? Kita dah selesaikan masalah kita, kurangkan berat badan 2 kilo ataupun ada 3 kilo kan, ada yang sampai 4 kilo. Okey lah tu. Kalau lebih sampai 5-6 kilo tu berarti you buat betul-betul. Tetapi saya kira 2-3 kilo tu biasa. Saya nak you timbang besok. Kalau yang tak puasa 6 lusa, you pun hari kedua punya cheat day kan. Kadang-kadang setengah orang let go 2-3 hari dahulu baru dia puasa 6. Sebab itulah kita disunatkan buat puasa 6 tu agaknya. Sebab apa? Dia tak nak you lepas sampai seminggu 2. Baru nak kontrol balik diet you. Pasal apa? Kalau you lepas pada 2-3 hari saja you tak kontrol ataupun tak disiplin, cukup lah tu. Maksimum 2 hari. Lepas pada tu kalau you degil juga lagi, habis dia punya manfaat yang kita dapat selama 30 hari lepas. Faham tu? Sebab itulah penyakit berleluasa minggu pertama. Bila you tengok nanti klinik dibuka balik besok lusa ke, hari yang 3rd day, 4th day confirm ada saja orang akan pergi ke klinik untuk penyakit-penyakit yang kadang-kadang simple-simple tetapi yang teruk-teruk seperti diabetes, high blood pressure, kolesterol, naik balik kulit punya masalah, eczema semua tu, hari ketiga keempat dia menyala balik. Gout biasalah kan, arthritis lagi. So saya dah kata tadi, kita hilangkan terus, dia melingkupkan semua yang kita dah bela selama 30 hari ni. Kan puasa tu menghilangkan banyak jenis penyakit, dia menurunkan masalah berat badan, dan dia juga masalah metabolic disease seperti high blood, diabetes, masalah autoimmune semua tu dah dikurangkan dengan berpuasa. Okey, baik. Saya tanya apa tadi? Pastikan you punya minuman tu, you minum jenis apa pada bukan buka puasa hari raya besok. Adakah you ikut juga perangai kawan-kawan sebelah tu yang ambil sirap? Kan kalau hari raya mesti orang siapkan sirap dengan biji selasih. Apa lagi you all siapkan tu air-air yang best-best lah kira kan, betul tak? Mesti yang ada warna-warni, setengah tu ada yang hijau, ada cincau lagi, ada. Masya Allah, saya minta tolong lah, pasal apa nanti habis you punya tu. Bukan tak boleh makan, selama saya duduk sembang 10 minit lepas, mana saya kata tak boleh makan. Bahkan saya nak you makan. Cuma air tu tolong kontrol. Itu yang nasihat seterusnya. Kalau air lemon panas, Alhamdulillah. Dan seterusnya ialah kita kadang-kadang ambil banyak gula. Bukan kadang-kadang, kalau tak salah saya, kalau lepas makan, kan saya ada bagi cerita pada minggu lepas yang kalau nak makan benda-benda manis mestilah kurang-kurangnya 1 jam atau 45 minit jauh daripada makanan. Tetapi selalunya kalau hidangan di depan mata kita atas meja tu, betul tak? Makanan berat, makanan seperti inilah, nasi ataupun ketupat atau lemang semua tu dah siap dengan daging-daging tu wajib. Okey, tak apa. Tetapi ada tak dia letak kuih sebelah tu yang minimumnya 5-6 jenis? Ada kan? Kuih-kuih ni lah selalunya kita makan lepas makan besar. Bila kita lepas makan, kita jamah. Saya nak beritahu kat you, kuih ni lah sebenarnya pelingkup yang keempat. Saya kalau cakap macam ni nanti orang marah pula, tapi nak buat macam mana? Terpaksa cerita yang benar, iaitu yang paling menjadi pelingkup yang anda anggap enteng sebab kita nampak benda tu kecil-kecil kan, macam kuih sampret. Apa dia orang panggil sini, kuih sampret yang bunga-bunga tu, yang warna kuning-kuning, tengah-tengah tu ada benda manis yang warna merah tu. Saya masih ingat setiap raya mesti ada kuih sampret, tahu tak? Lepas tu dia siap dalam balang. Nombor 2, you pernah dengar cookies? Zaman sekarang ni ada Oreo lah, ada coklat lah, ada koko lah, ada biji kismis dalam tu. Tak ada satu yang tak ada gula, tak ada satu yang tak ada susu ke, tak ada telur ke, tak ada cheese ke, tak ada butter, mesti ada. So you tahu sangat-sangat bahan-bahan ni, yang gula tu sebenarnya yang menyebabkan you tak boleh ambil satu saja, betul tak? You tak boleh ambil seketul. You tak percaya, cuba you besok try ambil satu je.
Lepas tu you tinggalkan 5-6 jenis lain pun tak sah. Okey, jarang-jarang. Lepas tu ada lagi yang penyedap, ada kuih yang dibuat daripada kacang tu semua tu kan. Ada lagi macam-macam lah. Cuma yang nak diringkas kata ialah kalau saya menasihatkan terutama sekali pada orang yang berpenyakit, so hati-hati jangan makan lebih daripada 1-2 ketul. Rasa tetap rasa. Saya yang terliur tu kuih samprit tu lah. Sebab bau dia tu lain macam, tahu tak? You boleh nampak tak warna kuning-kuning tu, ketak-ketak tu. Lepas tu ada batang buruk lagi, ada apa lagi, kadang-kadang ada yang goreng-goreng tu kan, yang macam spring, apa orang panggil, spring roll tu kan. Sedap-sedap semua kan. So makanlah. Soalan saya, yang bergula tak usah lebih dia, boleh tahan tak 1-2 ketul? Cakap je ni, saya pun tak tahan sebenarnya. Tetapi kalau yang ada kanser, ada penyakit yang belum baik betul, tak usah melawak lah. Pasal apa? Dengan cuma 1 hari besok saja, kalau you overload, you air tak jaga, lepas tu you makan berkali-kali, lebih daripada 5-6 kali pula sehari, lepas tu dah kenyang makan lagi, macam-macam berlaku dalam perut you. Fermentasinya, anginnya, kembungnya, buang air besarnya, semua berlari-lari besok, berterabur. Walaupun kawan kita kata tadi makan tetap makan, yang bahayanya kalau gout dia menyala, kalau you punya arthritis, eczema, psoriasis you menyala balik, macam mana kita nak buat? Okey, sekurang-kurangnya pelingkup yang kelima sekarang. Okey, saya nak bagi tahu. Pelingkupnya ialah kita jangan terlalu banyak belanja sangat. Ini pelingkup utama untuk besok. Ini adalah kebaikan yang kita dapat masa bulan puasa. Dia melingkupkan dia punya ekonomi kita dari segi, bukan soal tak mau belanja, tetap kita belanja, makan siapa yang tak makan. Cuma kadang-kadang kita beli berlebihan dan kita belanja benda-benda yang sampai sebulan tak makan pun ada. Betul tak? Beli kuih-kuih, beli inilah bahan-bahan kering dan sebagainya. Sebab apa? Kita rasa macam tak cukup dan diperlukan. Jadi habislah sebulan punya yang kita kontrol, kita tak makan berlebihan dan sebagainya tu. Hari raya ni kontrol sedikit, tapi you dah belanja kan, betul tak? Cuma hari kedua ketiga tu tak payahlah nak tambah-tambah, nak order banyak-banyak lagi dah. Tolong bila you order mesti you nak makan kan. Takkan you order yang RM20 punya, nak makan RM10 punya makanan je, takkan nak tinggal RM10 lagi tu. So jadi selalunya berhati-hati, sebab daripada simple dia jadi kompleks dalam hidup kita. Dah simple dah 30 hari ni, jadi dia jadi pelingkup. Sebab apa? Disebabkan oleh makanan. Tengok dia punya angkaranya ialah makanan. Dari segi duit pun, dari segi RM dia. Okey. Dan sebenarnya kalau you terus berpuasa balik, puasa 6, itu yang saya nak sebenarnya menggalakkan you sekarang, jangan lupa pada puasa 6. Selain daripada sunnah, saya kata apa, kita mendapat balik dia punya kebaikan. Dan kita akan teruskan Monday dengan Monday dengan Thursday punya puasa, sebab itu sebagai memori, supaya perut kita, bakteria kita dah faham yang ada peluang untuk dia berehat sekurang-kurangnya 12-14 jam masa kita puasa tu. Okey, baik. Sebenarnya sebulan ni dah best dah cantik dah. Kalau you tengok keadaan body kita yang dah dapat lepas 30 hari ni, dah berjaya, dah falah tu maksudnya dah menang, dah sukses. Lepas tu besok kita akan takbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu membuktikan kita dah berjaya. Kita happy sangat dan kita terus mengingati Allah. Tapi bila kita makan aja, kita jadi macam pelupa balik. Faham tak? So daripada best 30 hari, 1 hari je besok, ataupun 2 hari je. Kan cheat day ni tak boleh lah sampai 7 hari cheat day. Selalunya kita benarkan 2 hari. Walaupun cheat day, tolong berhati-hati, sebab kita menukar daripada best life, gaya hidup yang best, kepada worst of the worst. Sebenarnya betul tak kalau kita kena mengakulah, worst of the worst cara kita makan kalau salah-salah hari bulan ialah masa hari raya. So kita tutup cerita yang ketujuh pada malam ini ialah, semoga you kena tahu satu lagi pelingkup ialah, bila lepas kita puasa elok-elok 30 hari ni, besok kalau kita let go tak apa sehari, lusa kita let go lagi tak apa. Tapi kalau you terbawa pada hari ketiga dan lupa pada puasa 6 dan sebagainya, dan tak puasa 2 kali seminggu pun, kadang-kadang dia terbawa balik pada perangai lama. Kalau you perangai lama yang cun tak apa, maksudnya you makan ikut balik
dekat-dekat D&D diet, 2 kali seminggu you cheat pun tak apa. Sebab kalau besok dan lusa you cheat, berarti you dah balik pada perangai yang elok juga, sebab 5 hari you control. Saya mencadangkan jangan lupa pada perkataan autophagy tu. Pernah dengar kan autophagy? Jangan lupa setiap seminggu mesti ada minimumnya 2 atau 3 kali kita autophagykan diri kita. Autophagy tu maksudnya berpuasa yang jarak lama sedikit. Okey, malam kita dah puasa daripada lepas Isyak sampai pagi, betul tak? Lepas tu kita makan buah, lepas tu sayur tengah hari semua. Lepas tu kita ikut malam kita makan balik sayur dan karbohidrat yang kompleks. Lepas tu 2 kali seminggu kalau you nak lepaskan kan, telur dengan ikan tu selalu saya benarkan juga. So kita dah habis cerita pada malam ini. Anda, saya doakan semoga dalam keadaan selamat, sihat walafiat, dan saya ingin sampaikan ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir batin lagi sekali, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Maklumlah, orang yang berceloteh bercerita ni, dia tidak sunyi daripada membuat kesilapan. Betul, saya mengaku, dan maafkan saya kalau ada bahasa yang terkasar ataupun terguris perasaan apa-apa, tidak berniat apa-apa. Cuma satu saja yang saya minta, iaitu anda semua jaga diri elok. Sihat tanpa ubat adalah masih lagi kita punya tagline. Apa yang saya recommend pada you seperti Sacha Inchi Oil, Fiber Up, RX Lite, atau you ambil lah bahan-bahan RX9, RX10, semua tu adalah apabila you memerlukan bantuan suplemen saja. Selain daripada tu, you harus jaga diri elok, mental, physical, makan ikut D&D diet. Masya Allah, banyak dalam kontrol tangan you sebenarnya. Dan itulah sebenarnya tujuan saya daripada mula saya buat program ni. Tidak lain tidak bukan ialah memberi power kepada you, memberi satu kuasa yang you boleh kontrol diri you sendiri, dengan bantuan kita punya solat lagi, dengan kita punya ingatan pada Allah lagi, dengan doa, dengan istighfar. How can you fail? How can you fail? Okey ya. So lagi sekali, kalau ada kesempatan dan sudi, tolong tekan share, sebab berkat kot malam ni kita share. Doakan semoga semua sihat, bagi love, dan saya doakan anda juga dalam cinta Allah yang sentiasa terindah. Jangan anda lupa kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?